Okey, jadi sebelum kita memulakan menerangkan mengenai sifat wujud, kehuraian daripada sifat wujud, kita ulang kaji sikit pelajaran yang lalu yang mengenai itu sifat-sifat Allah yang 20, ya. Sifat Allah yang 20 yang pertama tu dinamakan sifat wujud, ya, sifat wujud, iaitu sifat zatiyah atau sifat nafsiyah bagi Allah. Yang kedua disebut sebagai sifat salbiyah. Antara sifat ni bagi 4. Yang kedua sebagai sifat salbiyah, iaitu 5 sifat, antaranya wahdaniyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis dan qiyamuhu binafsi. Maksud daripada sifat salbiyah adalah sifat yang maknanya sendiri menyatakan tidak, ya. Maknanya sendiri menyatakan tidak, artinya ternafi. Kalau ada sifat tu maka menafikan akan yang lain. Sebagai contoh, contohnya umpamanya qidam. Qidam tu kan kalau makna qidam terdahulu, maknanya dia tidak baharu, ya. Dia tidak diadakan, dia tidak baharu, itu qidam. Baqa, apa makna baqa? Tidak lenyap. Dia kekal, tidak lenyap. Kalau umpamanya qiyamuhu binafsi, maknanya berdiri sendiri, tidak memerlukan pertolongan. Jadi makna daripada sifat salbiyah tu didahului oleh kata-kata tidak. Itu yang namanya salbiyah, sifat salbiyah tu, ya. Maknanya didahului oleh kata-kata tidak. Tidak baharu, tidak. Yang pertama wahdaniyah, maknanya tidak berbilang. Wahdaniyah tu esa tu maknanya tidak berbilang, wahdaniyah. Kemudian tidak baharu, kemudian tidak lenyap kalau baqa, kemudian qiyamuhu mukhalafatahu lil hawadis, tidak baharu, tidak serupa dengan yang baru, dan kemudian qiyamuhu binafsi, tidak perlukan pertolongan. Jadi kata sifat salbiyah dimulai dengan kata-kata tidak. Dimulai dengan kata-kata tidak, itu zat Allah itu sendiri. Dan kemudian sifat ma'ani, iaitu sifat yang melekat kepada Allah. Kalau tidak ada wujud Allah, maka tak ada sifat tu. Sifat ma'ani ni ada 7, iaitu kudrat, berkuasa, iradah, berkehendak, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat dan berkata-kata. Itu sifat ma'ani yang ada pada Allah. Kelayakan Allah. Allah layak berkuasa, Allah layak berkehendak, Allah mengetahui, Allah itu hidup, Allah tu mendengar, Allah tu melihat dan Allah berkata-kata. Itu dia sifat ma'ani. Kemudian sifat maknawiyah yang timbul daripada sifat ma'ani, iaitu kalau berkuasa maknanya dia yang berkuasa. Qadir, kaunuhu qadiran, keadaannya yang berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaannya tu berkehendak. Artinya dia melakukan, sedang melakukan. Kemudian kaunuhu aliman, dia yang mengetahui, selalu mengetahui, selalu berkuasa, selalu berkehendak, selalu mengetahui, yang tetap sifat tu pada diri dia. Hayyan, sentiasa hidup. Kalau hayat, nama sifat ma'aninya, sifat maknawiyahnya hayyan, yang hidup. Kemudian sami'an, sifat ma'aninya sama, sami'an. Kalau basar, sifat ma'aninya basiran. Al-kalam, sifat maknawiyahnya mutakalliman. Okey, itu kesimpulan atau pembagian daripada sifat-sifat Allah yang 20. Okey, sekarang ini penjelasan bahagian daripada sifat Allah. Sifat nafsiyah, sifat wujud. Bagaimana sifat wujud daripada Allah itu? Pengertian daripada sifat wujud. Telah dijelaskan bahawa sifat nafsiyah ialah sifat yang tetap, yang hanya menunjuk kepada zat Allah Ta'ala semata-mata. Kalau jauhar adalah jauhar, dan ia adalah sesuatu yang mawujud, yang diadakan. Tapi kalau yang wujud Allah tu hanya Allah sahaja, Allah semata-mata. Wujudnya itu subut, tetap, tak ada perubahan, ya. Tak ada perubahan wujud Allah tu. Jadi
sifat wujud Allah tu disebut sebagai sifat nafsiyah, sebagai sifat zatiyah, iaitu zat Allah tu sendiri memang wujud, dan kemudian disebut juga dengan sifat subutiyah. Makna subutiyah, wujud Allah tu tetap, tidak berubah-ubah. Kalau wujud kita manusia berubah daripada kecil, berubah jadi besar, jadi tua, akhirnya kita akan mati. Kalau pokok pun daripada kecil mula tumbuh, dia akan berubah, akhirnya akan mati. Tetapi wujud Allah itu subut, tetap, tidak ada perubahan, ya. Jadi itu yang sifat wujud tadi. Kalau kita tengok di dalam buku sifat 20 ni, ini adalah sifat Allah Ta'ala yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf secara tafsil, iaitu terperinci. Ketika membahaskan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, para ulama usuluddin memulakan dengan menyebut dahulu sifat nafsiyah bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat wujud. Sifat wujud bagi Allah Ta'ala. Sifat wujud diletakkan di awal kerana ia adalah asas kepada ketuhanan, atau asas ilahiyat. Tidak mungkin ada sifat ma'ani atau sifat kudrah atau sifat iradahnya kalau tidak ada wujud. Jadi itulah yang diletakkan di pertama, ya. Karena dia menjadi asas kepada sifat-sifat yang lain. Tak ada wujud Allah tu, tak ada sifat-sifat yang lain. Itu maka dia diletakkan di awal, ya. Kemudian sifat nafsiyah hanya satu. Sifat nafsiyah hanya satu, iaitu wujud, dan ia terbagi kepada dua. Yang wujud ini ada terbagi dua, iaitu satu disebut dengan wujud zati, al-wujuduz zati. Yang kedua disebut dengan wujudut tabi'i. Wujud zati ialah wujudnya sesuatu yang tidak memerlukan sebab yang mewujudkannya. Dia tak perlu ada sebab yang mewujudkannya. Dia memang telah ada, tak ada perlu penyebab wujudnya Allah Ta'ala tadi, ya. Tak ada perlu yang akan mengadakannya. Itu disebut dengan wujud zati, ya. Zatnya tu memang dah ada, dah kidam zat Allah tu, dah ada dari dahulu, sejak azali sudah ada zat Allah tadi tu. Yang kedua, wujud disebut dengan wujud tabi'i. Yang wujud tabi'i ialah wujud, ya, sesuatu yang berhajat kepada sebab yang membolehkannya wujud. Dia ada tapi perlu sebab yang membolehkan dia ada. Dia diadakan, adanya tu diadakan, wujudnya itu diadakan. Jadi macam wujudnya kita wujud dengan adanya Allah, baru kita ada wujud. Alam ini wujud kerana ada Allah. Tetapi wujud Allah tidak ada kerana apa-apa, tidak ada penyebab. Memang sudah wujud dari awal. Dapat kita fahami kan? Jadi katanya untuk mengetahui dan beriman dengan sifat wajibnya itu, ke atas setiap mukallaf mengetahui wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan wujud, dan mustahil dia bersifat dengan tiada adam. Itu yang mustahilnya. Tapi itu di dalam buku sifat 20, ya. Jadi wujud Allah Ta'ala adalah wujud zati, wujud yang tidak berhajat kepada sebab yang membolehkannya wujud. Wujud zati ialah wujud yang sempurna. Wujud yang sempurna hanya layak bagi Allah Ta'ala sahaja. Wujud selain daripada Allah Ta'ala adalah wujud tabi'i yang berhajat kepada sebab atau sesuatu yang mengadakannya. Jadi wujud tabi'i ini wujud yang tidak sempurna, kerana memerlukan yang lain untuk dia ada. Umpamanya wujud kita masak sarapan. Wujud sarapan kita kerana kita buat. Wujud sarapan kita kerana kita buat. Kalau wujud Allah tu tidak ada yang membuatnya. Wujud kita kerana ada Allah. Allah menjadikan kita, mampukan roh kita ke dalam perut ibu kita. Umumnya roh tu banyak, jadi dinyatakanlah roh ini, roh untuk Masih Hati ini masuk ke perut orang ini. Jadi Allah yang mewujudkan kita. Tapi kalau Allah tidak ada yang mewujudkannya. Jadi wujud Allah adalah wujud yang sempurna, ya. Beriman kepada wujud Allah adalah asas permasalahan akidah. Dengan beriman kepada Allah Ta'ala, timbulnya perkara yang lain yang berkaitan dengan akidah yang menuntut penelitian, pengamatan dan seterusnya beriman dengannya.
Jadi dia asas daripada akidah ya, beriman kepada wujudnya Allah. Kalau kita beriman pada sifat-sifatnya, kita tak beriman pada wujudnya Allah, maka salahlah akidah kita ya. Tak betul lah jadinya akidah kita ya. Wujud alam ini keseluruhannya merupakan limpahan dan berpunca daripada suatu hakikat wujud yang besar dan agung, iaitu wujudnya Allah. Jadi wujudnya kita ada limpahan daripada wujud Allah ya. Ada Allah baru kita ada. Kalau Allah nak limpahkan wujud tu untuk kita, tak ada lah. Jadi dengan adanya Allah, maka barulah kita ada wujud yang alam ini. Mustahil terdapat pelbagai alam benda yang kerdil ini sebelum ada asal dan puncanya. Oleh itu, untuk mengetahui hakikat ini, perlu lebih dahulu kita mengetahui hakikat pencipta. Mustahil ada alam, mustahil ada kita kalau tak ada pencipta. Maka dari itu kita ketahui dulu bagaimana sebenarnya hakikat daripada pencipta kita tu. Itu yang kita mesti ketahui. Oleh itu, sebab terlalu penting beriman kepada Allah, ulama telah mengemukakan beberapa dalil dan bukti kuat tentang perkara tersebut. Dalil yang mereka kemukakan terlalu banyak dan sebahagiannya adalah seperti berikut ya. Ini dah masuk ke apa ni? Sekarang kita kaji sikit yang di buku Sifat 20 mengenai wujudnya tadi kan, supaya kita lebih faham lagi. Dalam takrif lain, sifat wujud ialah mala tuta'aqqal azzatu biduni. Ya, apa itu? Suatu sifat yang tidak boleh diterima oleh akal adanya zat tanpa adanya sifat wujud tu. Jadi takkan dapat kita akal kita menerima kalau tak ada sifat wujud, tak adalah zat tu. Jadi mesti ada zat tu baru adanya wujudnya tadi. Jadi wujud Allah itu wujud zatiyah. Zatiyah, ada zatnya tu wujud Allah. Ia bermaksud zat hanya akan dikatakan zat jika ada sifat wujud pada zat tersebut. Tanpa ada sifat wujudnya, tak ada boleh dikatakan dia zat. Umpamanya kita kalau pada apa ni, ada umpamanya ni pembaris. Pembaris ni wujud. Ada wujud, adalah zatnya. Kalau dia tak wujud, macam mana kita nak tahu? Jadi ada wujud, ada zatnya. Sifat wujud adalah sifat subutiyah, kata dia, iaitu sifat tetap. Subut maknanya tetap, yang menunjukkan diri zat itu, iaitu Allah Ta'ala bersifat dengan ada tadi, dan adanya itu adalah subut. Subut tu maknanya tetap, tak ada perubahan ya. Tak ada perubahan, tak ada jadi lemah, tak ada jadi tua. Allah tu tetap macam itulah. Allah tetap berkuasa. Andai kata pun semua yang di muka bumi tak percaya adanya Allah, Allah tetap juga berkuasa. Andai kata semua di muka bumi tak percaya Allah tu ada, tetapi Allah tu tetap juga ada. Jadi dia tetap wujudnya. Wujud Allah Ta'ala adalah wujud zati, iaitu Allah Ta'ala tidak dijadikan oleh yang lain. Itu uraian yang tadi ya. Kemudian wujud Allah Ta'ala bukan disebabkan oleh sesuatu, bukan disebabkan oleh illat. Tak ada yang menjadi penyebab pada wujudnya Allah. Apa kata ulama? Dari kesedaran tabi'i ya, banyak pembahasan mengenai wujud Allah katanya seperti berikut. Satu, dalil daripada wujud Allah itu dalil daripada kesedaran atau fitrah. Kesedaran tabi'i atau fitrah dan mudah. Fitrah dan mudah, dan memang kesadaran diri kita. Yang kedua, beriman kepada Allah adalah suatu kesadaran tabi'i. Dia mudah dan memang sifat kita tu ya, akan wujud percaya kepada Allah. Apa maksudnya? Dalil kesedaran tabi'i ataupun dan mudah. Al-bidahah mudah. Beriman kepada wujudnya Allah Ta'ala dan beriktikad bahawa Allah adalah pencipta. Itu dalilnya. Kita beriman kepada Allah Ta'ala dan kita yakin bahawa Allah itu adalah pencipta, pentadbir dan penguasa alam ini.
merupakan satu kesedaran tabi'i semua manusia. Jadi beriman kepada ada Allah, ada pencipta di muka bumi ini, kemudian ada yang ada yang mentadbir bumi ini, ada yang mentadbir alam ini. Itu adalah kesedaran yang memang disedari oleh semua manusia, walaupun dia orang bukan Islam, walaupun dia bukan orang yang beragama, tetapi dia mesti ada satu kesedaran di dalam diri manusia itu bahawa ada pencipta, ada yang mentadbir alam, ada yang mentadbir alam, dan ada yang menguasai alam ini. Kenapa? Karena dia kadang-kadang dia lah, kenapa dia ada rasa lapar? Adalah yang menguasai diri dia. Kenapa dia jadi sakit? Jadi dengan sendirinya ada terasa bahawa ada yang menguasai dirinya tu. Ya? Ada yang menguasai diri, ada yang mengatur diri dia tu. Dia tak dapat berbuat mengikut kehendak dia. Kadang-kadang dia nak membaca tapi dia mengantuk. Jadi ada yang menguasai diri dia. Jadi dah memang menjadi tabiat daripada setiap manusia percaya adanya pencipta. Ada pencipta, ada pentadbir, ada yang mengurus. Walaupun orang tu bukan orang Islam. Ya. Jadi pada hakikatnya semua manusia mempercayai, yakin bahawa ada yang menciptakan dia. Kemudian semua kenyataan ini tidak perlu kepada pembuktian, sebagaimana wujudnya naluri manusia tidak memerlukan bukti. Jadi sebenarnya tak perlu bukti lagi, memang dah ada perasaan tu dari awal. Dah ada perasaan tu dari awal. Kesedaran ini merupakan perasaan yang terbit dari dalaman diri seseorang apabila ia amati dirinya sendiri dan alam sekelilingnya. Pengamatan tersebut menimbulkan rasa yakin, mengakui wujudnya suatu kuasa agung yang menguasai dan mengatur alam, menghidup dan mematikan, membina dan membinasakan, mengubah dan mengembangkan, menggerak dan mendiamkan, dan membuat semua perubahan dengan penuh hikmah. Itu dah memang sudah ada keyakinan tu dalam diri. Kalau orang tu orang normal, memang dah terfikir oleh dia, ya? Walaupun dia tidak ada disirami oleh agama. Tetapi kadang-kadang perasaan ini dilawannya dengan ego dia, ya? Macam orang-orang etis, dia nyatakan tak ada yang menciptakan alam ni. Alam ni tercipta dengan sendirinya. Orang tak percaya pada Tuhan, kan? Kerana pernah dulu, tak salah, pernah juga saya bincangkan dengan di masa pembelajaran bahawa ada, tak salah, Imam Hanafi, tak salah saya, dia nak berdebat dengan seorang etis yang tidak mempercayai adanya Allah yang menjadikan alam ini. Waktu tu di Mesir, ya, di Mesir. Jadi maka imam ini diminta untuk bermujadalah ataupun membahas, untuk membagi bukti bahawasanya Allah itu ada. Sedangkan yang akan dibagi-bagi keterangan ini adalah orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak ada percaya bahawa alam ini dicipta oleh yang lain, dicipta oleh penguasa. Maka pada masa itu imam ini dia berjanji nak adakan program untuk berbahas dengan orang etis tadi dalam satu program yang sangat besar, berjanji dalam jam 2. Tapi imam ni datang, dia dah tunggu jam 2, jam 3 lah, jam 3:30, dekat-dekat jam 4 baru dia sampai, baru dia muncul di dewan tu, sampai orang marah semua. Apa ni orang Islam yang percaya katanya bahawasanya alam ini ada penciptanya, kenapa mungkir janji, kenapa tak tepati masuk? Jadi marahlah dia, dengan semua orang marah dengan imam tersebut. Maka pada masa itu imam ni dia pun berucap, dia katakan, saya minta maaf sebesar-besar kemaafan kerana sebelum daripada jam 2, daripada jam 1 saya dah tunggu dah di depan Sungai Nil. Dia kebetulan di seberang, ya. Saya dah tunggu di depan Sungai Nil, menunggu kalau ada kenderaan yang akan membawa saya ke seberang. Tapi saya dah 1 jam lebih saya menunggu, tak ada satu kenderaan pun.
yang akan membawa, tak ada perahu, tak ada bot, tak ada sampan untuk menyampaikan saya ke seberang. Maka dari itu saya duduklah menunggu kerana saya ingat janji itu dalam jam 2. Tapi dah sampai jam 3, tahu-tahu kata dia, lewatlah, hanyutlah satu kayu, kata dia kan. Hanyut satu kayu dan kemudian kayu tu di depan mata saya tengok kayu tu dia berpecah-pecah, berbelah-belah menjadi papan. Sudah jadi papan, kayu tu berubah, dia buat sendiri, dia menjadi bot. Dengan bot tu lah saya lalu ke sini. Dekat jam 3.30 baru selesai. Bot tu terbuat sendiri. Tu kata orang, bohong kamu. Mana ada boleh kayu terbelah sendiri? Mana boleh bot itu terbuat sendiri kalau tak ada yang membuatnya, tak ada tukang yang buatnya. Inilah masalahnya, kata imam tadi. Inilah masalahnya. Sedangkan bot saja pun tak dapat dia berbuat sendiri, apalagi alam yang begitu indah. Dapatkah alam ini terjadi tanpa adanya pencipta? Inilah yang saya nak buktikan ini, bahwasanya alam ini ada pencipta. Pada masa itu barulah sedar orang etis tadi, dan akhirnya dia mengakui adanya pencipta daripada alam, ya. Jadi alam ini takkan terjadi walaupun tak perlu dalil sesiapa. Memang dah terfikir oleh kita bahawa ada yang mencipta, ada yang mengatur tubuh kita. Kalau tak ada yang mengatur, kalau semuanya kehendak kita, kita nak berlari lah, nak makan, nak minum, nak tidur, tu ikut kehendak kita. Ini tak boleh. Kadang-kadang kita sedang masuk-masuk, kita sedang kerja terasa lapar. Siapa yang mengendalikan? Ada yang mengendalikan, ada yang mengurus diri kita. Jadi itu dikatakannya, kesedaran itu merupakan perasaan yang terbit dari dalam diri seseorang apabila mengamati dirinya sendiri dan alam sekelilingnya. Pengamatan tersebut menimbulkan rasa yakin mengakui wujudnya satu kuasa agung yang menguasai dan mengatur alam, menghidup dan mematikan, membina dan membinasakan, mengubah dan mengembangkan, menggerak dan mendiamkan, dan membuat semua perubahan dengan penuh hikmah. Jadi tanpa perlu diajar, memang orang dah faham dah tu. Perasaan tabi'i, itu kan dia dalilnya dalil tabi'i, kata dia dalil kesedaran tabi'i atau kesedaran fitrah yang mudah saja sebenarnya. Perasaan tabi'i seorang yang mengakui wujudnya kuasa agung tersebut menjadi dalil yang paling kuat membenarkan adanya pencipta yang maha suci. Ini adalah dalil tentang wujudnya Allah, kerana ada perasaan itu dalam hati kita. Hal ini kerana banyak maklumat dan pengetahuan tidak mempunyai apa-apa dalil selain daripada perasaan tabi'i tabi'i itu. Oleh itu, bagaimana majunya pengetahuan dan penemuan sains tentang alam ini, namun ia tidak memberi sebarang maklumat tambahan tentang kewujudan penciptanya selain yang dicapai oleh seseorang dengan kesedaran tabi'inya sendiri. Jadi macam mana pun ahli sains buat macam ini macam itu, tapi tak akan menambah pengetahuan orang mengenai wujud tabi'i, tak akan menambah kekuatan tabi'inya tu. Dan memang dah perasaan tu datang dari awal, ya. Seorang ibu merasai sifat keibuan yang pengasih, tetapi dia tidak perlu mencari bukti yang menunjukkan adanya perasaan tersebut. Ibu semata-mata mengasihi anaknya, sama ada dia sedar atau tidak bahawa adanya perasaan kasih tersebut dalam dirinya untuk menjaga anaknya dengan memberi perhatian dan didikan supaya anaknya boleh berdikari. Ini dia bagi contoh. Ibu ada sifat sayang daripada ibu terhadap anaknya, tak ada perlu bukti dah. Tak ada perlu bukti, kerana memang dengan sifat sayang yang ada pada ibu tu lah, dia jaga anaknya sampai anaknya boleh berjalan, dia susukan anak dia. Tak ada perlu bukti. Apa buktinya ibu sayang pada anaknya? Apa sifat kasih itu perlu bukti? Tidak perlu bukti. Kerana ada je perasaan tu, bila anak tu haus, kita dah nak nenenkan dia. Bila anak tu lapar, kita dah nak apakan. Jadi tak perlukan bukti. Macam itulah wujudnya Allah tu. Sebenarnya tidak perlukan bukti, ya, kerana sudah ada bukti tabi'i dalam diri kita. Tapi bagi orang yang berdegil, itulah. Apabila seorang berasa lapar, dia akan makan.
Tak perlu ada perlu sama ada dia tahu atau tidak bahawa makan adalah untuk hidup. Budak-budak makan tu sebenarnya kan untuk hidup. Tapi walaupun dia tak tahu bahawa makan tu hidup, yang jelas kalau dia lapar, tabiinya dia cari makanan. Kalau dia haus, dia cari minuman. Bukan, walaupun dia tak tahu bahawa kalau tak minum dia akan mati. Macam budak-budak lah umpamanya kan, dia tak tahu kalau tak minum dia akan mati. Berapa lama dia kehausan tu dia boleh jadi mati. Tetapi walaupun dia tak tahu asal dia haus, dia memang cari minuman. Jadi tak perlu dalil. Kemudian begitu juga apabila berasa sejuk, dia akan berikhtiar untuk mengelakkannya, sama ada dia tahu atau tidak bahawa sejuk tu boleh merosakkan badan. Kalau dia sejuk, dia akan cari baju yang panas. Budak-budak kecil pun macam tu. Jadi walaupun dia tak tahu apa akibat daripada sejuk tadi. Jadi begitulah dengan adanya Allah. Dalil adanya Allah itu dalil tabi'i atau kesedaran yang memang sudah wujud di dalam diri kita. Okey, kemudian kita teruskan. Seorang berasa ada roh dalam dirinya, maka dia mempertahankannya dan berharap supaya ia kekal walaupun dia tidak dapat merasainya dengan mana-mana deria. Ramai orang yang mungkin tidak dapat membuktikan adanya roh meskipun mereka merasai dapat meyakini wujudnya roh tadi. Jadi nak tahu wujudnya Allah tu walaupun tak nampak, kan ada tanya macam mana apa yang dibuat oleh Allah sekarang. Umpamanya kan anda tahu wujudnya wujud Allah tu tak nampak bagi kita, tetapi kita bagi contohlah wujud roh saja pun kita tak nampak, tapi kita tahu bahawa orang tu hidup kerana adanya roh. Kalau roh tu pergi, orang tu akan mati, tapi tak pernah kita nampak roh tu. Jadi macam itulah Allah tu wujudnya tak nampak di kita. Wujudnya tu ada dalam pemikiran kita, dalam perasaan kita, dalam hati kita. Itu yang kita belajar belajar bahasa Arab tu, Allahu fi qalbi. Allah tu ada dalam hati, bukan nampak di mata, tidak. Ya. Bukan dapat didengar dengan telinga, tidak, tapi ada di dalam hati kita, fi qalbi, fi zihni, pada hatiku, pada pemikiranku, pada akalku. Sekejap ya. Terlupa buat air. Yo. Yang sifat kalau yang mana? Yang mana? Yang mana yang betul? Yang kalau kita pakai sifat 20, payah nak faham ya? Kalau dalam sifat 20 dia asas saja boleh. Cuba dengar dulu. Kalau dalam sifat 20-nya, kan akidah Islamiah. Tapi dalam sifat 20-nya, sifat 20 ini dia belum masuk lagi kepada dalilnya. Apa dalil yang dia bagi oleh sifat 20 ni? Ada dalil nakli. Kita baca kalau sifat 20-nya ya. Cuba kita baca sifat 20. Wujud, jenis wujud atau pengertian daripada wujud. Wujud hakiki. Dia bagi wujud tu pada 3 jenis. Wujud tadi tu wujud tabi'i dengan wujud zati kalau dalam buku ini. Tapi dalam buku sifat 20, wujud itu ada 3 jenis, iaitu wujud hakiki. Wujud hakiki ni pengertiannya dia tidak ada permulaan dan tiada kesudahan. Bersifat dengan sifat kidam dan baka. Kemudian wujud sebenar, iaitu wujudnya adalah zat Allah Ta'ala. Ini raja apanya ni, rajahnya saja dia bagi. Kemudian wujud majazi, ada permulaan dan ada kesudahan. Tadi wujud tabi'i tadi itu ya.
Ada permulaan, ada kesudahan, tidak bersifat kidam dan baka. Dinamakan wujud majazi kerana wujudnya bersandarkan kepada kudrah dan irada Allah Ta'ala. Itu zat segala makhluk. Kita wujud kita. Dan ketiga disebut dengan wujud aradi. Ada permulaan dan tiada kesudahan. Jadi 3 wujud di sini. Ada permulaan dan tiada kesudahan dengan izin Allah Ta'ala. Apa contohnya? Contoh wujud roh. Ada permulaan dulu tak ada roh kita, kemudian ada, kemudian nanti roh kita akan kekal di surga, insya-Allah. Kemudian surga, dulu tak ada wujud, kemudian diwujudkan oleh Allah, tapi tak ada kesudahan. Neraka, kemudian aras, kemudian kursi dan lain-lainnya. Khilaf ulama tentang sifat wujud. Imam Hasan Asy'ari mengatakan ain maujud. Ini yang susah lagi nih. Bukan ain maujud atau ain zat, dan bukan daripada ain maujud. Ia adalah haliyah, berada di antara ada dengan tiada. Tu dah apa kita tu. Maksud perkataan maujud ialah wazan daripada ma'ruf, maf'ul, yang berasal daripada yang dijadikan. Jadi tidak mengapa untuk mengatakan Allah itu maujud. Allah tu maujud, Allah ada. Kerana walaupun ia berwazan maujud, isim maf'ul, tetapi dia ada. Ada. Kemudian dia masuk pada dalil nakli sekali. Dalil nakli, dalil Al-Quran tentang wujudnya Allah. Tadi kalau di sini dalil yang saya sebutkan tadi itu dalil akli, dalil akal. Kalau masuk pada buku apa, dalil nakli wujudnya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya pada 6 hari, pada dalam 6 masa. Itu dalil bahwasanya Allah tu wujud, Allah tu ada. Sesungguhnya Allah lah yang mencipta. Kalau ndak ada dia, ndak akan mungkin dia mencipta. Jadi Allahu khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah lah yang telah mencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya dalam masa 6 masa. Bukan 6 hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis ya, tetapi 6 masa. Rasulullah bersabda, ini dalil nakli, ataupun dalil nakli itu maknanya dalil daripada Al-Quran ataupun dalil daripada hadis. Itu dalil nakal ya. Lafaznya tu, itu nakalnya tu, lafaznya tu. Kalau dalil akli, dalil pemikiran. Rasulullah bersabda, apa sabda Rasul mengenai adanya Allah? Innallaha sani'u kulli sani' wa san'atihi. Sesungguhnya Allah adalah pencipta setiap pencipta dan ciptaannya. Allah yang menjadi pencipta daripada segala pencipta yang ada di muka bumi. Orang yang mencipta kereta, orang yang mencipta kapal terbang, Allah lah yang mencipta dia. Allah yang mencipta orang yang mencipta. Jadi Allah itu memang ada. Dalil akal. Ini masuklah dalil akal. Sama dengan yang ini ya, dalil akal atau dalil burhan. Jadi dalil nakalnya 2 saja dia bagi. Satu ayat Al-Quran, Allah mencipta langit dan bumi. Yang satu lagi hadis, Allah mencipta segala pencipta yang ada di muka bumi. Itu dalil wujud Allah. Jadi sekarang dalil akli, dalil pemikiran yang diterima oleh akal atau burhan. Apa cerita dia di sini? Kewujudan Allah Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya semua makhluk atau alam. Ciptaan Allah Ta'ala termasuk alam semesta yang luas. Langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang dan lain-lain. Sama ada di langit ataupun di bumi. Semua makhluk ini adalah baharu. Hadis, ya, hadis itu maknanya baharu. Dan setiap yang baharu mustahil terjadi dengan sendiri. Ia mesti memerlukan pencipta untuk menjadikan, dan penciptanya adalah Allah Ta'ala. Itu dapat kita fahami kan?
Itu dalil akalnya. Semua yang ada di muka bumi ini mesti ada pencipta, tapi penciptanya itu adalah Allah. Jadi dia tak huraikan panjang-panjang ya. Dia ambil ringkasnya. Sebagai contoh, manusia adalah makhluk. Oleh itu manusia adalah baharu. Mustahil manusia terjadi begitu sahaja tanpa ada pencipta, tanpa ada penciptanya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan manusia. Itu bolehlah kita fahami, boleh kita fahami. Jadi kita bagi contoh kita ataupun manusia, takkan mungkin terjadi kita tanpa ada pencipta. Jadi siapa sebenarnya pencipta kita? Adalah Allah. Itu dalil secara ringkas yang mesti kita ketahui tentang wujudnya Allah. Kemudian jika Allah Ta'ala tidak ada, maka sudah pasti manusia dan semua makhluk lain juga tak ada. Sedangkan yang dapat dilihat dengan mata kasar ini menunjukkan semua makhluk ini ada. Tadi kita katakan wujud Allah tak nampak oleh mata kasar, ya. Wujud Allah tu tak dapat kita lihat, tetapi hasil daripada wujud Allah tu dapat kita lihat, iaitu wujudnya alam ini. Jadi bukti bahawa Allah itu wujud, kita tengok alam, bukan kita tengok wujudnya Allah, ya. Kerana wujud Allah tu ada dalam hati kita, dalam pemikiran kita saja. Tidak ada di dalam, tak boleh kita lihat dengan mata. Yang boleh kita lihat hasil daripada adanya Allah tu, ya. Kesan daripada ada Allah, adanya alam ini. Apa yang akan terjadi jika makhluk tak ada pencipta? Kalau tak ada pencipta, apa yang akan terjadi? Jika makhluk ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, maka sudah pasti akan berlaku salah satu daripada dua perkara mustahil, iaitu apa dua perkara mustahilnya tu? Iaitu makhluk akan bertukar menjadi pencipta. Ya. Jika makhluk menjadi pencipta, maka sudah pasti ada dua pencipta di muka bumi. Jadi kalau tidak ada pencipta alam ini, sudah pastilah dia akan menjadi pencipta sendiri, ya. Kalau tidak ada yang mencipta alam ini, sudah pastilah alam itu dia mencipta dirinya sendiri. Kalau dia mencipta dirinya sendiri, bermakna sudah ada dua pencipta, iaitu Allah yang mencipta dan kemudian makhluknya sendiri. Jadi makhluk itu sendiri mencipta dirinya, kemudian pencipta yang menjadikannya. Ia adalah mustahil kerana jika ada dua pencipta di alam ini, pasti alam akan binasa. Seperti dalam firman Allah, "Lau kana fihima aliha illallah la fasadata." Kalau ada dua Tuhan selain daripada Allah, ya, kalau ada pada keduanya satu Tuhan lagi selain daripada Allah, sungguhnya akan binasa langit dan bumi tadi. Jadi kita ulang semula, apa dalil akal bahawa Allah itu Allah tu yang mencipta, bumi ini dicipta. Kalau umpamanya Allah tak ada, kata dia, buktinya kalau Allah tak ada, bukan Allah yang pencipta, maka bumi ini terjadi dengan sendirinya, ya. Bumi akan terjadi dengan sendirinya. Kalau terjadi dengan sendirinya, bermakna dia mencipta dirinya sendiri. Kalau dia cipta dirinya sendiri, bermakna dua lah jadinya. Satu Allah yang mencipta, satu lagi dia mencipta dirinya. Kalau dua yang mencipta di dalam satu masa, dalam satu benda, dua penciptanya tentu hancur. Tak akan terjadi kalau dua pencipta. Kalau kata A mengatakan Tuhan A mengatakan, saya nak buat bumi ini bulat, ya. Dia ada daya tarikan manusia yang ada di atas bumi, ya. Di dalamnya banyak benda-benda lain. Kata Tuhan B, kata dia yang mencipta dirinya, aku tak mau macam tu. Aku nak manusia ini ada di dalam bumi, bukan di luar bumi. Jadi bergaduhlah. Dia nak cipta diri dia dengan yang nak mencipta dia. Jadi kalau bergaduh, tak terciptalah alam ni, tak teraturlah alam ini. Jadi maknanya pencipta tu hanya satu, iaitu Allah saja. Bumi ini tak dapat terjadi dengan sendirinya. Tak boleh dia terjadi. Macam kapal tadilah, kayu tadi, kayu hanyut, kemudian kayu tu dia sendiri yang membelah-belah diri dia. Bolehkah terjadi?
Tak boleh. Mesti ada yang melakukannya, yang menciptanya, yang membuatnya, iaitu Allah. Jadi ditambahnya dengan dalil nakal yang menyatakan dengan dalil nakli, dan firman Allah, "Lau kana fihi ma aliha", kalau di dalam pada keduanya, itu pada langit dan bumi itu ada Tuhan selain daripada Allah, rosaklah bumi ini, rosaklah alam ini. Karena kalau kata Tuhan yang lain selain daripada Allah, yang dia cipta sendiri, dia kata, "Saya nak panaskan bumi ni, hari nak panas." Kata Tuhan itu, "Tidak, saya nak sejuk, saya nak hujan." Bergaduhlah Tuhan panas dengan Tuhan hujan. Macam itulah umpamanya. Yang kedua, tadi makhluk itu sendiri bertukar menjadi pencipta. Dia yang cipta diri dia. Yang kedua, makhluk itu bertukar menjadi mukhassis, penentu. Dia sebagai penentu, dia pula sebagai pencipta. Antara istilah lain selain daripada hadis yang merujuk kepada makhluk ialah mungkin. Mungkin. Ya, selain daripada alam ni semuanya adalah mungkin. Bermaksud makhluk berada di dalam kedudukan yang seimbang antara ada dan antara tiada. Makhluk sendiri tidak boleh menjadikan salah satu di antara keduanya untuk lebih berat daripada yang lain. Dalam arti kata lain, makhluk tak boleh menjadikan atau meniadakan dirinya sendiri. Jadi fahamkah maksud ayat ini? Tak faham kan? Kita ni, makhluk ini, sebelum kita ado, antara ado dengan tiada seimbang. Antara ado dengan tiada seimbang. Orang roh saya seimbang antara ado tiada. Kemudian takkan mungkin keseimbangan tu terletak di antara dalam timbangan yang sama ni. Akan berat salah satunya, takkan mungkin. Berat kepada ado sampai saya tercipta. Takkan mungkin dia berat dengan sendirinya. Kecuali bila ada yang memberatkannya. Jadi bumi ini sifatnya mungkin. Dunia ini sifatnya mungkin. Dia bukan wajib ada, tapi mungkin ada. Antara mungkin tu maksudnya antara ada dengan tidak adalah seimbang. Tu yang mungkin. Antara ada dengan tiada seimbang. Sekarang ni bumi ni dah ada. Dulunya dia mungkin ada. Sekarang dia sudah ada. Mesti ada yang menjadikannya, yang antara ada dengan tiada tu ada yang menurunkan dia kepada ada tadi, yang menjadikannya. Jadi itu yang kedua. Jadi dia menjadi penentu. Dia penentu, dia menjadi pencipta. Kerana awalnya dia adalah mungkin. Kemudian kalau umpamanya dah ada yang menjadikan mungkinnya tu kepada ada, dia sendiri yang menjadikan. Takkan mungkin berat satu timbangan tanpa ada benda yang memberatkan yang lain. Dacing timbangan sama. Ini umpamanya ni 10 gram, ni 10 gram. Sama. Tapi kemudian tahu-tahu turun je yang satu, naik je yang di atas. Bermakna yang turun yang satu tu ada penyebab turunnya. Ada tambahan beratnya tu. Tambahnya tu siapa yang menambah? Allah lah yang menambahkan berat. Allah lah yang menciptanya. Takkan mungkin dia tercipta sendiri daripada mungkin kepada ado tadi. Kemudian antara istilah lain selain daripada hadis, iaitu dia baharu, yang merujuk kepada makhluk ialah mungkin. Mungkin bermaksud makhluk berada di dalam kedudukan yang seimbang antara ado dengan tiada. Makhluk sendiri tidak boleh menjadikan salah satu di antara kedua-duanya itu lebih berat daripada yang lain. Dalam arti kata lain, makhluk tidak boleh menjadi atau meniadakan dirinya sendiri. Dia mesti ada yang mengadukannya. Allah Ta'ala lah yang menentukan, adonya tadi. Disebut Allah Ta'ala sebagai mukhassis. Sama ada makhluk dijadikan atau tidak dijadikan. Allah lah yang menentukannya. Nak adukan ataupun tidak. Nak adukan ataupun tidak. Allah lah yang menjadi mukhassis. Jadi bukannya makhluk tu sendiri. Jadi satu, dia sebagai pencipta dah terbatal kerana takkan mungkin dia mencipta dirinya sendiri. Kalau dia cipta dirinya sendiri, hancurlah alam ini. Yang kedua, dia sendiri yang menjadikan dirinya ada tanpa ada sebab, maka ini pun sudah terbatal. Allah Ta'ala lah yang menentukan. Ini disebut sebagai mukhassis.
sama ada makhluk dijadikan atau tidak dijadikan. Dalam erti kata lain, Allah Ta'ala lah yang menjadikan atau mengadakan mungkin itu atau makhluk itu. Ada kemungkin kepada dia menjadi diciptakan. Jika makhluk bertukar menjadi mukhassis atau pencipta, maka ia adalah mustahil. Kerana setiap mana yang telah, seperti mana yang telah disebutkan tadi, bahawa keadaan ada dan tiada bagi makhluk adalah seimbang. Tak boleh sama berat atau salah satu lebih berat daripada yang lain. Yang mungkin tu maknanya sama berat. Tak akan ada, dia akan lebih berat daripada ni. Sekarang tu buktinya bahawa Allah itu sudah ada. Ni bahawasanya alam ni sudah ada. Jadi maknanya dari tidak ada dia menjadi ada, mesti ada yang menciptakannya. Ni apa ni? Pening sikit belajar. Okey, sekarang ni kalau nak kembali dalil fiqh dari tabi'in. Macam mana? Kita teruskan dengan buku sifat 20. Kalau sifat 20 ni huraian panjang, cerita panjang lagi ni. Nak tahu apa ceritanya, bergantung. Maaf Ustazah. Ya. Kalau kita mempelajari dalil wujud Allah menggunakan buku yang ini akidah Islamiah tu lebih teranglah Kak rasa. Ya. Ya, sebabnya Kak ada juga buku yang 20 ni. Dan bila tengok tu lebih meningkat dan macam lalu lah rasanya sebab kita nak ambil poin-poin tu susah. Sekarang kita nak membincangkan dalil wujud Allah. Ya. Dalil wujud Allah, kemudian dalil kesedaran tabi'i. Jadi kalau dalam buku akidah ni dia menguraikan dan secara terperinci. Spesifik, tapi kita nampak poin itu. Kita boleh keluarkan poin. Tapi dalam buku sifat 20 tu dia banyak dia macam apa dia bahagian situ, bahagian sini. Jadi saya sangatlah bahagian kalah itu panjang sangatlah faham. Ya, betul. Buku sifat 20 ni memang dia terlalu banyak maklumat. Terlalu banyak maklumat. Bercelaru jadinya. Apa? Betul lah saja. Buku sifat 20 ni terlalu panjang. Jadi payah nak memahami. Ya. Nak mengaitkan satu dengan lain tu kan? Ya. Kalau kita buku Ustazah tu lah. Guna buku saya ya. Buku saya sifat 20 tu sebagai sandaran. Kerana buku ini tak ada hari tu, belum ada. Jadi dicari sifat 20, tapi sifat 20 ni dia ada juga ringkasnya tu, tapi terlalu banyak keterangan-keterangan yang rasanya tidak berkaitan kadang-kadang kan. Dengan itu jadi macam bercelaru lah sikit. Tapi kalau kita baca boleh untuk nama celarukan. Jadi kita guna kitab ini ya, dengarkan saja dulu. Menjelang tak salah saya Saripah sudah order buku ni. Ya. Dia sudah order dan minta kepada Jain supaya dia hapuskan buku ni. Karena kalau di sini memang dihuraikannya kalau ikut tabi'i kita macam mana sifat macam mana wujudnya Allah tu kan. Ikut perasaan. Kemudian ada lagi selain daripada tabi'i itu ada lagi. Jadi bagaimana? Boleh teruskan dengan buku saya. Ustazah kita tanyalah Ustazah. Apa? Akidah Islamiah tu jilid berapa? Buku surat berapa? Jilid 2 ya, yang jilid 2. Jilid 1 dia banyak huraian mengenai sejarah akidah, sejarah daripada akidah. Tapi ini jilid 2, muka surat 25. Sekarang ni dalam muka surat 25 ya. So dari 23 tadi. Sekarang sudah muka surat 25 ya.
Surah Akidah Islamiah. Ada? Ada, saya kan dulu kita belajar dekat masjid kan. Ya. Surat 25 ya Ustazah. Ya, muka surat 25. Daripada apa ni? Kesedaran tabi'i tu. Yalah, sebab 20 tu memang susah sikit lah Ustazah. Nanti saya tengok buku Akidah Islamiah lah lagi senang. Ya. 25 ya Ustazah. Muka surat 25. Boleh tu. Mungkin sifat 20. Sifat 20 ni tu nanti dalil tagayyur sifat salbiahnya tu ialah mungkin ada baiknya, banyak juga baiknya sifat 20 ni, tapi sebagai tambahan lah, tak boleh sebagai buku asas untuk belajar, tak dapat. Boleh kan? Tapi sebagai rujukan untuk penambah kita boleh gunakan. Tapi kalau untuk asas untuk belajar memang tak dapat gitu. Yang saya cari yang di atas ni saja, yang di bawah tu tak boleh dibaca lain, dia baca campur-campur pula dia jadinya dengan yang lain. Ya kan? Okey, sama-sama. Jadi nanti mintalah apa juga ya. Order juga buku Akidah Islamiah ni, kalau dah dapat seripah apa kan, order juga buku Akidah Islamiah. Jadi buku sifat 20 ni dijadikan sebagai buku rujukan saja, bukan sebagai buku untuk belajar kita ya. Jadi mana-mana ada di mana yang kekurangan sikit, kita boleh guna buku apa ya. Saya akan baca dua-dua. Bukannya kita baca dua-dua jadi berselaru dia kalau kita baca dua-dua. Tak ada kesatuan dia jadinya. Okey, jadi kita baca Akidah Islamiah ya. Okey, kita teruskan. Kesedaran atau perasaan adanya pencipta. Itu muka surat 24 ni yang saya sedang baca. Kesedaran atau perasaan adanya pencipta, sentiasa mengharapkan pertolongan dan bantuannya, dan kesedaran bahawa alam semesta ini perlu kepada kekuasaan ilmu dan kebijaksanaan penciptanya. Itulah kesedaran tabi'i yang benar, yang menjadi dalil yang paling kuat tentang adanya Allah yang Maha Suci. Jadi kesedaran diri kita tu bahawa kita perlukan pertolongan ya. Kadang-kadang kita mengadu kepada siapa, mengadu macam sekarang inilah kita buktikan bahawa walaupun orang tu tak beragama Islam, bila ada Covid ni, kita lihat ketika Covid di Itali di mana, nengok orang Islam solat, mereka pun ikut juga solat. Jadi maknanya mereka tu memang memerlukan pertolongan. Ada satu kesadaran tabi'i dalam diri mereka bahawa ada yang kan boleh menolong dia, meminta pertolongan, karena sebelum ni dia tak percaya. Tapi kesedaran tabi'i itu sebenarnya ada. Cuman tidak adanya tu, hilangnya tu disebabkan ego mereka ya. Sebabkan keegoan maka hilang kesedaran tabi'i mereka tu. Sampai dia pendapat bahawa tak ada Tuhan, tak ada yang mencipta, tak ada yang apa. Tahu-tahu bila ditimpa bahaya macam tu, semuanya orang sujud, dia pun sujud pula. Entah apa nama sujud. Orang sujud menghadap ke sana, dia menghadap ke sini, tengok di Cina di mana-mana. Macam di situlah. Jadi kesedaran tabi'i bahawa menyatakan kita ni kesedaran dalam diri kita bahawa kita perlukan pertolongan ya. Perlukan kepada pengaturan ya. Perlukan bahawa alam semesta ini perlu kepada kekuasaan, ilmu, kebijaksanaan penciptanya. Kesedaran benar menjadi dalil yang paling kuat tentang adanya Allah yang Maha Suci. Kerana diri kita sendiri yang merasainya. Kalau kita sedih, kita perlu ada yang nak menghibur kita. Kalau kita dalam keadaan resah, perlu nak menenangkan kita. Jadi itulah kita ya Allah. Itu umumnya orang bila dah apa dia panggil ya Allah. Kesedaran dan perasaan tersebut bukan terdapat pada orang tertentu saja, malah ada pada semua makhluk yang berakal mengikut berbagai latar belakang. Jadi macam mana pun latar belakang orang tu, ada kesedaran macam tu. Persekitaran dan tahap pengetahuan mereka. Perasaan tersebut ada pada masyarakat kampung, masyarakat bandar yang telah maju, dan golongan terpelajar dalam pelbagai bidang akademik dan pendidikan. Seterusnya, perasaan yang ada dalam jiwa setiap orang ini meliputi kanak-kanak kecil pun. Orang kampung atau orang kota, orang paling alim atau orang jahil, penyelidik atau ahli falsafah, intelek, seniman, pakar dan suri rumah, semuanya merasakan perasaan yang sama.
Mereka semuanya yang punya kesedaran dan perasaan yang sama terhadap kebenaran wujudnya Allah yang menguasai tiap-tiap sesuatu. Adakah ini tidak cukup menjadi dalil adanya Allah Ta'ala? Kata dia, dengan adanya perasaan tu, tak cukupkah ini jadi dalil bahawa Allah itu ada? Kata dia. Itu yang di dalam fitrah, dalil fitrah ini terdapat berdasarkan firman Allah Ta'ala. Jadi soalan ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rusuluhum afillahi syakkum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum. Berkata rasul-rasul mereka, ya, apakah kamu ragu tentang Allah? Apakah kamu merasa ragu tentang Allah sedangkan dia mencipta langit dan bumi? Dia seru kamu untuk agar liyaghfira lakum, untuk mengampuni kamu. Masih ragukah lagi tentang Allah sedangkan dia yang mencipta? Jadi maknanya pertanyakan di sini, pertanyaan ini maknanya janganlah diragui lagi. Soalan tu kadang-kadang menyatakan untuk menjelaskan sesuatu, ya. Walaupun dia soalan, apakah kamu masih ragu tentang adanya Allah? Jadi dia percayailah bahawa Allah itu ada, tak payah ragu lagi. Dialah yang mencipta langit dan bumi. Jadi kita cukupkan sampai di sini, bolehkah? Lah 10.39. Sampai di sinilah dulu, ya. Soalnya kalau kita teruskan panjang ni ceritanya ni. Ya, boleh kan? Sampai di sini dulu. Kerana yalah semuanya agak apa kita sikitkan, agak berat sikit pelajarannya, tapi memang akidah memang agak berat lah. Mudah-mudahan walaupun berat kita kena belajar supaya kita dapat akidah yang betul, ya. Jadi saya minta maaf lah. Jadi buku yang sifat 20 ini baca untuk sebagai rujukan saja, ya. Sebagai rujukan saja. Yang untuk teks pembelajaran kita gunakan buku akidah. Jadi kalau umpamanya tak faham mengenai di dalam buku akidah ni, pergi tengok ke sifat 20 ada tu. Boleh kan? Macam muraian mengenai sifat salbiyah ni. Okey, dalam muraian sifat salbiyah ni okey. Tapi kalau yang lain-lainnya tu mungkin ada lebih kurang lah. Satu-satu buku tu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Tak menyesalkan membeli buku? Tak menyesalkan membeli buku tu? Tidak menyesal. Banyak buku tu bagus, ya. Banyak kitab tu bagus. Pencinta ilmu mesti berkorban untuk membeli buku, kan? Itulah orang yang cinta ilmu. Okey, jadi mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi ini dapat memberi tambahan dalam keyakinan kita, ya. Sekejap.